Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam next tutorial Google Sheet. Okay, so kita nak tengok ini apa tu VLOOKUP. Okay, dia ada dua benda V sama dengan VLOOKUP. Okay, vertical lookup. Okay, so itu dia punya coding dia. Tak boleh nak tulis pun. Oh, tak boleh sama dengan. Okay, satu lagi kita ada HLOOKUP. HLOOKUP. Okay, horizontal lookup. Kita jarang sikit guna ni HLOOKUP, tapi kalau nak guna ada function di HLOOKUP. Dia lebih kurang adik-beradik je function dia, cuma satu vertical ni tegak lah. So kita ada dia punya index sini, and dia nak return value dia belah sini. Jadi dia menegak. Satu lagi HLOOKUP ni, kalau kita ada index atas, kita nak return value bawah. Okay, so kita tengok nanti kita contoh macam mana dua-dua ni berfungsi. Okay, so apa benda basically VLOOKUP? Okay, basically yang basic function dia adalah dia boleh cross check ataupun dia boleh ambil. Okay, ni kita ada value dan kita ada value, kita ada grade dia. Kita nak return balik value ni grade berapa. Okay, value ni grade mana, value ni grade mana. Okay, so yang ni kalau ikut kita dah siapkan, ni kita dah ada dah. Okay, susunan dia mesti susunan menaik daripada kosong sampai naik. Okey, kalau kita buat susunan bersepah, nanti dia tak jumpa lah cari dia punya value sebab dia dalam bentuk range menaik. Maknanya ada range menaik. Okey, so macam mana kita nak buat VLOOKUP? Okey, so kita boleh letak VLOOKUP. Okey, kita macam ini membantu. Okey, kita tengok balik search key dia apa. Search key tu apa? Kat mana kita nak cari apa benda yang kita nak lookup. Okey, kita nak lookup nilai ni. Okay, dan kita koma. Lepas tu mana range dia? Range dia sini. Select. Lepas tu kalau kita koma. Apa index dia? Okay, index tu apa? Okay, dalam range ni ada index 1, index 2. Okay, kalau kita ada banyak range kita, index 1, index 2, index 3, 4, 5, 6, 7. Okay, semua range ni range lah. Okay, semua index je lah. So apa yang return value? Nilai mana yang nak return value? Okay, so dalam case ni nilai 2 lah. Okay, kalau kita ada 3, 4 ni, nanti kita tengoklah nilai mana yang kita nak return value. So sekarang ni dalam case ni kita nak return value nilai yang kedua. Ni nilai 1, ni nilai 2. So kita ada dua range. Kita nak return balik index yang kedua. Okay, so koma. Okay, so dia akan tanya lagi, is sorted atau tidak. Okay, kalau kita buat false, dia tak jadi lah sebab ini kita nak range dalam bentuk sorted. Sebab dia 80 hingga 70, 70 hingga 60. Nah, dia ada hingga tu. Kalau tak, dia kena exactly 34 apa, 345 apa. Dia fix punya range. Okay, yang ni kita letak true. Okay, so kita tutup. Okay, so kita enter. Okay, so sekarang ni nilai dia akan jadi F lah, betul lah, nilai F. Okay, kalau 34 markah, so F lah, maknanya dia redah, dia bukan E, F. Okay, kita boleh tarik formula ni, tapi kalau kita tarik, kita akan perasan ada benda yang akan salah. Sebab apa? Okay, so bila kita double click, okay, betul range dia kat sini. Tapi bila kita tarik yang kedua, range dia dah berubah dah ke bawah. So bagaimana kita nak kekalkan kita punya range ni macam yang ni. Ni dia punya range ni. Range key dia. So kita gunalah simbol duit tu. Simbol duit tu untuk kekal. Maknanya kita nak kekal D2 ni jangan gerak, letak duit 1. A ni pun jangan, 2 ni jangan gerak, letak 2. Ni pun jangan gerak, ni kekalkan jangan gerak. So kita letak simbol ni. So bila kita tarik, dia kekal lah, tak gerak. Okey, ataupun kita boleh je buat tekan F4. Okey, kita boleh tekan F4. Kita select ni, kita letak sini, kita tekan F4. Dia automatic masukkan. Okey. Okey, so tapi ada masa, ada kalanya kita nak benda ni boleh bergerak. Jadi jangan letak. Tak semua yang perlu letak. Ada masanya kita nak dia gerak, ada masa dia tak dia gerak. Okey, dalam kes ni kita tak nak dia gerak, kita letaklah dia punya simbol ni. Okey, so kita enter. Okey, baru kita boleh tarik ke bawah. Okey, so nampak tak, yang kedua tak gerak, yang ketiga pun tak gerak, yang keempat pun dia kekal kat sini. Okey, kalau tak nanti dia gerak ikut kita punya step. Berapa banyak gerak. Okey? Okey, itu satu untuk VLOOKUP. Okey. Contoh kedua, macam mana kita nak buat function VLOOKUP. Okey. So kita ada satu set nama lah, kita ada copy satu set nama. Kita nak tengok apa ID dia. Okey, apa ID dia?
So kita ada juga database nama ni, satu sekolah. So ini ada ID dia. So kalau kita nak cari satu-satu tu jenuh lah juga. So kita boleh gunakan function VLOOKUP juga. So sama dengan VLOOKUP. Okay, VLOOKUP. Okay, search key. Okay, so kita nak yang ni lah, search key dia. Okay, so kita koma range. Okay, range dia kat mana? So data sebelah lah. So kita nak dari sini sampai mana? Sampai semua lah range dia. So kalau sini sampai sini, kita buang 2 ni, kita akan ambil semua lah range dia. Okay, so kita koma. Maknanya data nama A2 sampai C, semua ni range dia. Okay, so koma. So dia kata yang ketiga dia nak index. Tadi kita kata index apa? Ini index 1, yang ni index 2, ni index 3. Kita nak return balik value nilai yang mana? So kalau kita nak return value kelas, so nilai kelas lah. So kalau kita nak return value nilai ID dia, so index 3 lah. Okay, so koma lagi. Ada lagi satu lagi. Adakah dia sorted? Yang ni kita tak sorted, dia nilai dia random. So kita buat false. Okay, so tutup kurungan. So kita enter. So dapatlah cari yang nilai ni. Tapi kalau kita tarik pun kita boleh cari. Okay, tapi akan ada perubahan juga dekat dia punya ni. Tapi mungkin yang ni tak nampak lah sebab belum sampai nama yang berganjak. Okay, kalau ada nama tu berganjak, dia berganjak. Jangan lupa kita lockkan dia punya range dia. Okay, yang ni dia punya AC2 ni kita lock. Okay, AC2 ni kita lock, kita letaklah simbol duit tu, simbol duit. So kita enter, baru kita boleh tarik ke bawah. Okay, so dapatlah cari nilai dia. Kalau kata-kata, saya tak naklah return nilai ID, saya nak return nilai kelas. Okay, saya nak return nilai kelas. So apa benda number kelas tadi? Kelas adalah data yang kedua lah, range dia. So kita tukarlah ni nombor return value dia, index yang kedua. So dia akan cari kelas ni apa. Okay, so kalau kita ada banyak rekod, so mudahlah kita nak cari, buat carian. Kita nak cross check data dengan kelas, data mungkin nama budak dengan apa ID dia 5 dia ke. So kita boleh cross check dengan mudah dengan gunakan VLOOKUP. Okay, so itu saja untuk VLOOKUP. Nanti kita akan sambung HLOOKUP macam mana. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.